Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan sambung teaching video kita kepada application on growth and decay process, dan juga selepas ini kita akan bincangkan juga mengenai application di dalam investment yang melibatkan log dan juga eksponen. Bagi yang ini application on growth and decay process, dia ada dua benda yang berbeza ya. Yang pertama sekali kita ada formula untuk total growth, iaitu pertumbuhan ya. Dan biasanya bila kita merujuk kepada growth ini, biasanya kita melibatkan misalnya ya bilangan penduduk katakan. So jadi P ni merujuk kepada bilangan penduduk lah, bilangan populasi misalnya ya. So kalau kita lihat kat sini ada P0, P kosong ya. Yang untuk decay ni juga, decay ni adalah perebutan ya. Dan biasa perebutan ini dia melibatkan bahan-bahan radioaktif lah. So jadi maknanya kalau kita ada P0 ini, ada P0 kat sini, jadi P0 ini adalah kalau dia melibatkan growth, dia adalah bilangan asal penduduk misalnya macam tu. Jadi P yang ini pula adalah bilangan penduduk setelah beberapa tahun. So macam tu. Ya, ini adalah untuk growth. Jadi ini adalah untuk decay, iaitu perebutan. Jadi oleh sebab dia melibatkan perebutan, sebab itu kita ada negatif dekat sini. Nampak tak? Kita ada kalau yang growth ini P sama dengan P0 eksponen power of R darab T. Ya, R tu apa? R tu adalah perkadaran kadar. Ya, kadar dalam peratus. Yang T ni adalah masa dalam tahun. Yang ini pun sama juga, R ni adalah peratus ya, kadar ya dalam peratus, T ni adalah dalam tahun. Bezanya adalah satu ni positif, satu ni negatif. Itu sahaja. Ya, dan untuk decay ni P dan P0 ini biasanya merujuk kepada kuantiti lah, kuantiti bahan radioaktif misalnya macam tu ya. Maksud dia P0 ini adalah kuantiti asal radioaktif. Selepas beberapa ketika perebutan dia, jadi ini adalah kuantiti radioaktif selepas beberapa tahun tersebut. So kita ada dua formula yang hampir sama. Yang bezanya adalah kalau untuk perebutan ada negatif, yang bukan perebutan dia adalah positif. Okey, so kita lihat satu contoh kat sini. Kita nak extract all the information yang ada kat sini sebelum kita menggunakan rumus. Okey, jadi kalau kita baca betul-betul dekat sini, kamu semua boleh baca ya. Kita nak dapatkan maklumat, kita boleh baca, suppose the total number of residents in a given town is 20,000. So ini adalah melibatkan bilangan penduduk kan. Bilangan penduduk asal dia adalah 20,000. So sebab itu kita tulis sini P0. Yang asal kan, bilangan penduduk yang asal 20,000. Jadi rate dia, kadar dia adalah 5%. Jadi dah saya sebut tadi, ini adalah R dia. R dia bukanlah 5, kita kena buat perkadaran per 100 lah ya. So dapat 0.05. So macam ni ya. So 5 bahagi 100 lah maksud dia. Jadi 0.05. So kita dah dapat P0, kita dah dapat R. Jadi soalan dia, determine the total number of resident of this town 6 years from now. So jadi selepas 6 tahun, berapa bilangan penduduk tu? Asal dia adalah 20,000. Selepas 6 tahun, berapa ribu? So macam itulah. So jadi kita akan menggunakan formula yang ini. Kita pakai ni lah. Yang ni ya. Yang ini, pakai yang ini. So P0 kita dah ada kan, iaitu 20,000, isi je. Lepas tu eksponen kita kekalkan eksponen. Lepas tu R ni berapa? R ni adalah 0.05. T ni adalah 6. Kita masukkan je, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. Jawapan ni berapa? Ini dia. Selepas 6 tahun, bilangan penduduk adalah 26,997 orang. So macam tu. Itu adalah question A. Yang B pula, how many years? Berapa tempoh masa yang diperlukan? So kita nak tahulah T tu berapa kan. T tu kita tak tahu. Inilah yang diminta kita cari. Will it take for the number of resident to double? 2 kali ganda. So
perkataan double ini merujuk kepada satu information yang penting, iaitu hubungan di antara P dengan P naught, iaitu P ni adalah 2 kali ganda yang asal. So P sama dengan 2P naught. So jadi kita dah dapat semua info kat sini. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita dah boleh dapatkan dia punya T. So jadi yang P ni, P sama dengan 2P naught kan. So gantikan P ni sama dengan 2P naught. So belah sini, yang ini, part ini kena gantikan 2P naught. Okey. So yang P naught ini kekal. Lepas tu ini eksponen. R ini kita tahu kan 0.05 dan T ni kita nak cari. Jadi selesaikan. Silalah buat sedikit pengiraan. Jadi akhirnya kita akan dapat T itu sama dengan 13.863. Kita bundarkan kepada tahun yang terdekat, kita akan dapati T dia adalah is equivalent to 14 tahun lah. Okey, ini adalah penggunaan bagi di dalam pertumbuhan penduduk misalnya, dan juga perebutan suatu bahan radioaktif. Selain daripada itu, penggunaannya juga boleh terarah kepada yang ini. Oh, ada satu lagi Oh ya, kejap. Boleh pergi kepada nanti kepada investment, pelaburan. Okey, kita rujuk semula kepada yang ini. Saya lupa yang ini. Ada contoh satu lagi. Yang ini pun, yang ni contoh mudah ya. Contoh mudah sebab rumus ni dah diberi. So kalau kita baca, dia melibatkan decay, nampak tak? Perebutan, dan dia telah pun siap-siap bagi dekat sini. Soalan dia adalah how much of the quantity. So P lah. So kita nak tahu P tu apa. Ya, selepas 20 hari. So 20 hari ni T sama dengan 20. Okey. P sama dengan 20. No, T adalah 20. Okey, sorry ya. Yang T tadi tu dia adalah masa ya, masa yang diberi. Tadi saya sebut T tu dalam tahun kan. So T tu adalah masa yang diberi ya. So dekat sini T tu 20, kita tulis sini sebagai 20. So kita buat sedikit pengiraan, maka kita akan dapati P tu adalah 22.313. Okey, habis yang itu, kita pergi kepada aplikasi yang seterusnya, investment in compound interest. Baik, saya nak bagi tahu kita akan menyentuh topik investment ini, compound interest dan sebagainya di dalam topik yang lain sebenarnya. Ini adalah intro untuk yang melibatkan investment, sebab dia melibatkan eksponen dekat sini. Jadi ada beberapa istilah yang kita kena tahulah dekat sini. Cuma saya akan detailkan apabila kita masuk ke dalam topik yang sebetulnya kemudian. Mungkin next topik rasanya. So jadi ada beberapa istilah sebab kita ada formula yang macam ni. S sama dengan P. S tu apa, P tu apa, K tu apa, M tu apa, T tu apa kan. Jadi kita kena tahu dulu. Baru kita boleh menggunakan rumus ini. So jadi secara umumnya lah ya, secara umum dia ini berikut adalah istilah-istilah yang digunakan. S2 is the compound amount or the prospective value, hasil yang ya, jumlah hasil lah katanya ya. So P itu adalah initial investment, P itu dan K itu adalah interest rate per annum, dan M itu adalah number of interest paid compound in a year, and T itu adalah number of years. So jadi semua istilah ni kita akan guna. Kita akan belajar dululah. Cuma kita nak tengok dulu ya. Satu contoh dekat sini di mana log dan juga log dengan apa tadi? Log dengan eksponen digunakan di dalam investment, di dalam pengiraan ini. Jadi ini adalah satu contoh di mana soalan investment ini boleh ditanya kalau kita lihat ya. So saya extractkan information yang ada terlebih dahulu supaya kita senang membuat pengiraan, nampak tak? So 1000 ini, if 1000 ringgit is invested at the rate of 6% per annum compounding on a quarterly basis, what would the total amount be after 10 years? So jadi kita denotekan, maksudnya kita wakilkan apa info yang ada. So 1000 ini adalah P sama dengan 1000. Lepas tu ini diberi 6%. Ini adalah K ya, kalau kita based on istilah yang ni ya. Istilah yang ini ya, K itu adalah interest rate per annum kan.
Jadi K tu adalah 0.06 dan quarterly basis, ya, setahun 4 kali. Quarterly kan 1/4 kan, 1/4. So dalam setahun ada 4 kali lah kena. So M tu adalah 4. Walaupun dia tulis quarterly kat sini, tetapi kita dalam setahun kita kira berapa kali dalam setahun. Ya, so jadi dalam setahun 4 kali lah. So M sama dengan 4. Lepas tu total amount adalah S, dan 10 years adalah T sama dengan 10. Jadi kita akan menggunakan rumus ini. Kita masukkan sahaja nilai-nilai yang baru kita dapat tadi ke dalam rumus berikut. Jadi kita akan dapat yang inilah, ya. Ini, dan akhirnya kita akan dapat nilai ini. Okay guys, so sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching. See you in the next video.